TV KPM. Kena. Cuba. Cepat kena tak? Ya. Sikit lagi kena tadi. Itulah dia, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Saya dah berpeluh-peluh dah ni, bersemangat hari ni kan. Mesti kita sama-sama bersemangat juga nak belajar di mana? Di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Nama saya Hanif Sean. Nak tahu tak mata pelajaran apa yang kita nak belajar ni? Tentunya pendidikan jasmani. Begitu bersemangat kita hari ni dan kita juga sudah tonton ada 2 guru penyampai bersama kita hari ini kan, profil ni kan. Baiklah, dengan kita tentunya ada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Duzaima. Assalamualaikum Cikgu Duzaima. Cikgu, apa khabar hari ini? Cikgu, saya nak tanya ni, cikgu pernah main tak baling selipar dulu? Pernah main. Suka tak? Itulah yang kita main tadi. Baiklah, tentunya bersama saya ialah Cikgu Junaidi. Assalamualaikum Cikgu Junaidi. Assalamualaikum Sean. Sihat Sean? Alhamdulillah. Semangat kita hari ini Cikgu. Cikgu, saya nak bagi tahu juga murid-murid di rumah, tadi kita sudah tonton ada 2 profil guru yang akan bersama kita hari ini. Satu lagi iaitu Cikgu Suhaimi yang akan bersama kita sebentar nanti. Cikgu, tadi kan kita dah ada main macam baling selipar ni. Bukan senang kita rasa nak main tu, tapi menarik. Ceritakan sedikit cikgu mengenai apa yang kita buat mengenai baling selipar tu. Okey, permainan baling selipar ini adalah satu permainan tradisional atau permainan warisan. Okey, dalam permainan warisan baling selipar ni kita menggunakan beberapa kemahiran, iaitu pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Yang paling penting dalam baling selipar ni dia adalah berlari mengelak. Untuk mengelakkan kita daripada dibaling oleh selipar. Itu saya berpusing-pusing lompat. Pandai mengelak. Masa tidak balas tu bagus. Okey, untuk permainan baling selipar ni kebiasaannya dia melibatkan lelaki. Tetapi kalau untuk murid perempuan, kita ada satu lagi permainan yang kita panggil sebagai rebut tiang. Rebut tiang, cikgu. Rebut tiang ni dia tidak melibatkan balingan ataupun sebarang sentuhan. Dia sekadar kita ada 4 tiang dan ada 5 pemain. Kita rebut tiang tu secara bergila-gila mengikut kepantasan. Menarik cikgu. Maknanya 4 orang akan dapatlah 4 tiang, seorang satu. Tapi seorang tak akan dapat tiang cikgu. Ya, yang seorang ni akan cuba berebut tiang. Menarik tu cikgu. Tapi kalau untuk kita imbas kembali cara permainan rebut tiang ni, boleh kita saksikan video yang telah saya sediakan. Jom sama-sama kita saksikan video mengenai rebut tiang. Menarik. Betul cikgu. Kita tengok video tadi dengan murid-murid kita tu yang berebut tiang, ada seorang kat tengah, lepas tu dia tukar-tukar posisi cikgu yang lain tu. Berebut tiang. Jadi yang dekat tiang ni dia akan cuba tukar seberapa banyak yang boleh. Jadi yang tengah ni dia akan cuba merebut peluang tu. Jadi kebiasaannya dia akan melibatkan mengacah dan cuba mengelaklah daripada tiang tu daripada direbut. Menarik betul cikgu. Dia ada melibatkan beberapa lah. Tapi kalau untuk aktiviti pada hari ini, dia akan melibatkan lebih banyak lagi kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor. Macam tadi kita hanya melibatkan 2, tapi selepas ni kita akan melibatkan banyak lagi. Okey, kita akan
permainan hari ini adalah galah panjang. Galah panjang cikgu. Galah Galah panjang ni mengingatkan saya masa kecil-kecil dulu. Ni kenangan lama ni. Dia seronok dia pada waktu hujan. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan cara permainan galah panjang. Silakan cikgu. Okey ni. Dekat sini dia ada gelanggang. Okey, gelanggang galah panjang ni terdiri daripada 2 lajur dan beberapa baris. Okey, baris ni mengikut berapa ramai pemain pada hari tersebut. Okey, contoh untuk dekat sini dia akan dibagikan kepada 2 pasukan, iaitu pasukan menyerang dan pasukan bertahan. Okey, kebiasaannya pasukan menyerang akan pergi sehingga ke hujung dan patah balik semula ke tempat asal untuk mendapatkan 1 markah. Okey, apabila seorang dah dapat, maknanya permainan tu akan tamat dan kita akan berubah peranan. Okey, contoh dekat sini Okey. Itu pemain-pemainnya cikgu. Ini pasukan penyerang. Okey, ini pasukan bertahan. Okey. Yang warna kuning bertahan, biru penyerang. Biru menyerang. Okey. Jadi 5 lawan 5. Jadi pasukan yang warna biru ni dia akan cuba pergi sampai ke hujung dan patah balik semula dalam kawasan gelanggang tanpa disentuh oleh mana-mana pemain pasukan bertahan. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan markah lah. Okey, jadi permainan ni boleh dibuat secara pergerakan individu ataupun pergerakan secara berkumpulan untuk lebih memudahkan kita dapat melepasi halangan-halangan. Okey, untuk pemain-pemain yang ini, yang dihadapkan dia boleh bergerak secara menggelongsor di atas garisan. Semua pergerakannya sama ke kiri dan kanan kecuali pemain yang berada di tengah-tengah. Dia boleh bergerak daripada depan ke belakang dan masuk mana-mana garisan. Oh, begitu. Menarik cikgu. Cikgu, saya rasa kita ada video kan cikgu jadi nak untuk tonton mainan galah panjang ni. Lebih faham cara permainan ni, kita saksikan video yang telah Baik, sama-sama kita saksikan video mengenai galah panjang. Bagaimana cikgu video ni? Ada ramai murid kita ni. Okey, dekat sini ada 2 pasukan. Satu pasukan yang memakai bib yang berwarna hijau. Kedua-dua ketua dia menepuk tangan untuk menandakan permainan itu dimulakan. Kemudian pemain-pemain yang berpakaian hijau ni dia akan cuba sampai ke belakang tanpa disentuh oleh mana-mana pemain untuk dia boleh berpatah balik semula ke hadapan dan mendapatkan 1 markah. Okey, untuk permainan ni, pemain yang menyerang dia tidak boleh berundur atau keluar daripada kawasan gelanggang. Sekiranya keluar daripada kawasan gelanggang kecuali di belakang ni, jadi dia dikira sebagai matilah dalam istilah permainan ini. Dia kena sampai dari hadapan yang di sebelah kanan tadi cikgu sehingga ke hujung sebelah kiri dan kemudian balik semula. Harus patah balik cikgu Okey, kalau kita tengok yang pemain pasukan warna hijau ni yang dia dah sampai tu, dia nak pusing balik. Sekarang ni dia akan tukar peranan. Yang berwarna hijau akan jadi pasukan bertahan, yang satu lagi ni akan menyerang pula. Jadi ada saiz tertentu ke cikgu gelanggang dia ataupun kita ikut kesesuaian kawasan kurang gelanggang ni mengikut kesesuaian dan bilangan baris tu dia mengikut bilangan pemain pada hari tersebut. Sekiranya ada macam ini 10 orang, dia ada 4 baris. Lajur dia mesti 2 lah. Lajur mesti 2. Baris ni mengikut kesesuaian pemain pada hari tersebut. Kalau ramai kita boleh buat baris panjang lah. Apa tips cikgu kita nak berjaya dalam mainan galah panjang ni? Kena lincah ya? Untuk berjaya dalam permainan ni, murid ataupun pemain-pemain mesti pandai mengacah dan merangka strategi bersama ahli pasukan. Kalau macam ni, dia pergi secara seorang. Ni memang sampai ke sudah tak lepas lagi. Yalah, sebab satu lawan satu di situ. Mata mesti, memang pandang je ke pemain tersebut. Jadi kalau untuk melepas ini, dia mesti kita ada kerjasama berpasukan 2 lawan 1, 3 lawan 1, 3 lawan 2. Barulah boleh. Tu tengok yang dekat ujung sampai ke sudah. Bukan mudah ya cikgu. Kita nampak mudah tapi mesti ada strategi ya. Baik cikgu, saya rasa video itu sangat menarik. Kita sudah tengok mengenai galah panjang, kita sudah tengok juga mengenai rebut tiang tadi. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar cikgu. Murid-murid di rumah mesti nak tahu dengan lebih lanjut macam-macam lagi permainan tradisional ataupun kenangan lama kita hari ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana tahu. Kita berehat sekejap. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Dah tengok dah, kita semua berpakaian sukan ni mesti sama-sama kita nak belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Bersama saya ialah Cikgu Junaidi dan juga kita ada guru yang akan membantu kita hari ini iaitu Cikgu Suhaimi. Cikgu, saya berhati ni dan nampak Cikgu Junaidi dengan Cikgu Suhaimi ada pegang kain berwarna biru kat tangan. Apa yang kita nak buat ni, Cikgu? Tuala ni kita akan gunakan sebagai salah satu bahan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini lah, iaitu permainan cabut ekor. Cabut ekor? Cabut ekor. Jadi tuala ni kita akan lipat dan kita akan selitkan di belakang sebagai ekor. Untuk syarat dia, selit sikit je. Jangan selit banyak. Jadi dia kita punya ekor tu panjang lah. Ini sebagai ekor kita, Cikgu. Sebagai ekor kita untuk permainan yang seterusnya. Baik. Bagaimana kita main mainan cabut ekor ni, Cikgu? Okey, cabut ekor ni adalah ansur maju untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi ini melibatkan mengacah, berlari dan juga menangkap. Okey, jadi setiap daripada kita akan cuba cabut ekor pemain yang lain. Siapa yang ekor dah kena cabut tu dikira sebagai kalah lah. Tak boleh bermain. Perlu keluar daripada permainan. Okey, kalau dah sedia boleh kita cuba? Boleh kita cuba, Cikgu. Cikgu Suhaimi dah sedia ke? Saya akan simpan dulu kertas saya ni sebentar. Baik, maknanya kita akan sesiapa yang dapat cabut ekor tu kita cabut je lah. Sesiapa yang dapat cabut ekor dia kira menang lah. Okey. 3, 2, 1. Okey, sedia? Nampak pemenang untuk permainan cabut ekor ni adalah Hanif. Kita berdua kena tipu. Cikgu, rasa permainan yang sangat menarik, Cikgu. Menarik. Dia kalau lebih menarik, permainan ni dilakukan di kawasan yang lebih luas. Jadi ada banyak tempat untuk kita berlari. Okey, seterusnya untuk kita meningkatkan tahap kesukaran permainan ni, kita buat dalam bentuk petak. Dalam bentuk petak, Cikgu. Jadi okey, sekarang Cikgu Suhaimi dengan Hanif. Saya akan pulangkan ekor, Cikgu. Okey, Cikgu Suhaimi dengan Hanif akan main di petak sini. Petak di sini, Cikgu. Jadi, Cikgu Suhaimi kat sini. Saya kena periksa dulu ekor saya ada lagi. Ada lagi. Cuma boleh berlari di luar petak saja. Untuk cabut ekor salah satu yang lain. Jadi saya tak main untuk yang ini. Saya akan jadi pengadil untuk permainan ni. Baik, Cikgu. Ini petak yang kita akan guna yang ini. Ataupun jika kita ada seperti gelanggang di... kalau di luar tu kita akan menggunakan gelanggang yang lebih besar lah. Tapi untuk yang ini kita menunjukkan contoh saja. Okey, Cikgu Suhaimi dah sedia? Sedia, Cikgu. Okey, 3, 2, 1. Okey, go. Sikit lagi. Alah, Cikgu. Taktik yang sama tak boleh berulang dua kali. Okey. Dia seronok benda ni. Seronok. Tapi kalau untuk di situasi yang sebenarnya, kita boleh saksikan video yang telah saya sediakan untuk kita dapatkan gambaran sebenar permainan cabut ekor. Kalau ni boleh kita saksikan video. Jom sama-sama kita saksi video gambaran sebenar bagaimana murid-murid kita main cabut ekor. Jom kita tonton sama-sama. Cabut ekor! Saya rasa murid-murid tu main berpeluh-peluh. Cikgu, saya pun dah nak kena tarik nafas ni baru kita main sikit cabut ekor ni. Cikgu, terangkan kepada kita sikit mengenai video tu. Saya tertanya juga, berapa murid yang kita perlu untuk main atau berapa orang yang perlu untuk satu permainan ini? Untuk permainan cabut ekor ni, dia tak ada jumlah pemain yang kita hadkan. Selagi dia punya ruang tu cukup, kita boleh main. Okey, dan permainan cabut ekor ni perlu kita ni lah. Kalau seorang tu ekor dia panjang, yang semua kena panjang lah. Jangan ada yang nak menang tu dia buat ekor dia pendek. Memang itu tak boleh lah. Kita kena adil lah. Kena adil. Jadi dia melibatkan pergerakan mengacah. Dan seterusnya kalau untuk kita bermain galah panjang, dia ada beberapa lagi kemahiran-kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang perlu kita mahir atau kuasai.
Contohnya seperti berlari, menggelongsor, mengacah, mengelak dan juga mengadang. Baik. Mengadang. Jadi seterusnya kita akan buat kemahiran-kemahiran tu di gelanggang yang telah disediakan ni sebelum kita mula bermain. Okey, yang pertama berlari. Berlari. Cuba Cikgu Suhaimi tunjukkan cara berlari daripada hujung gelanggang ke hujung gelanggang dan balik semula. Boleh. Berlari. Yang adalah pergerakan lokomotor yang pertama. Yang berlari. Yang seterusnya menggelongsor. Yang menggelongsor saya akan tunjuklah. Menggelongsor. Okey, kita akan daripada garisan ni kita akan ke kanan dan ke kiri. Menggelongsor, kita akan bergerak. Seterusnya mengacah. Okey, mengacah ni kita melakukan perbuatan bukan lokomotor di mana kita tidak merubah tempat tapi anggota badan kita bergerak. Contoh mengacah, kita nak ke kanan atau ke kiri, itu mengacah lah. Ini seperti strategi kita nak mengelirukan pihak lawan tu macam nak pergi kanan tapi sebenarnya kita akan lari ke kiri. Menarik juga. Seterusnya adalah mengadang. Mengadang ni contoh Cikgu Suhaimi nak lalu. Okey, Cikgu Suhaimi. Saya mengadang. Ini pun bukan lokomotor jugalah sebab kita tidak merubah kedudukan kita. Tapi kita sekadar melakukan aktiviti dengan anggota badan kita. Yang akan mencapai di situ, Cikgu. Yang seterusnya mengelak. Mengelak, Cikgu Suhaimi dia akan berlari, mengelak yang pihak lawan kat sini supaya dapat balik semula ke tempat asal untuk mendapatkan markah. Cikgu, saya nak tanya satu tadi masa saya main cabut ekor dengan Cikgu Suhaimi tadi, Cikgu Suhaimi dia tiba-tiba tengah tu macam, apa tu? Itu adalah dia kira mengacah ke macam mana? Satu cara mengacah tu mengelirukan perhatian pihak lawan. Okey. Menarik. Ada lagi yang Cikgu ingin kongsi mengenai permainan ini? Okey, permainan ini dia biasanya dimainkan di kawasan yang terbuka dan boleh kita buat pada waktu lapang lah. Okey. Baik, saya rasa menarik dan juga jika kita tonton dari video tu saya suka sebab murid-murid kita jadikan surat khabar sebagai ekor mereka. Maknanya kita boleh semula nampak surat khabar lama tu kan, jangan membazir. Betul. Kita guna surat khabar tersebut. Baiklah Cikgu, saya rasa permainan ini sangat menarik. Kita boleh main kejap Cikgu? Boleh. Sekali lagi. Okay. Kita main yang mana? Yang galah panjang tadi Cikgu? Galah panjang atau cabut ekor? Kita cuba galah panjang. Galah panjang pula. Okay. Baik. Saya yang akan jadi pelari dia. Okey, Hanif akan menyerang dan cuba melepasi saya dengan Cikgu Suhaimi. Baik, kita cuba. Kita mulakan permainan. Kita kena salam dulu. Salam. Lepas dulu. Lepas dulu. Okey, kita salam. Okey, boleh mula. Saya kena patah balik kan Cikgu? Patah balik semula. Patah balik. Baik, saya akan cuba. Okey, terus. Okey. Tahniah. Saya tak nafas Cikgu. Hanif dah bukan berjaya. Senang main galah panjang ni Cikgu. Hanif berjaya menguasai lah kemahiran-kemahiran yang telah kita tunjukkan tadi, berlari, mengelak, mengacah. Okey. Jadi daripada sini kita dapat lihat yang kemahiran-kemahiran ini boleh dikuasai sekiranya kita mahu mencuba permainan ini. Baik Cikgu, saya rasa menarik Cikgu. Sebenarnya kan Cikgu, saya rasa saya nak cuba satu lagi pusingan boleh Cikgu? Boleh. Okey, kalau macam itu apa kata kali ini kita tukar peranan. Hanif sebagai yang bertahan, kita biarkan Cikgu Suhaimi pula menyerang. Baik, boleh. Okay, kalau begitu Cikgu Suhaimi dari sana, saya di sini kan Cikgu. Okey. Wah, Cikgu Suhaimi bermain lincah tu Cikgu. Itu dia. Okey, itu adalah permainan galah panjang lah. Tapi kalau permainan yang sebenarnya dia memerlukan kawasan yang lebih luas dan lebih ramai pemain untuk menyerang dan bertahan supaya permainan ini lebih seronok. Baik, Cikgu saya rasa sangat menariklah Cikgu dan juga sebenarnya kan kalau boleh saya nak cuba main cabut ekor lagi. Cikgu ada ekor lagi ke Cikgu? Ekor sudah suruh lah. Cikgu dah suruh ada ekor Cikgu. Cikgu Suhaimi baiklah, tak apalah. Saya rasa kita agak agak terang dengan penerangan Cikgu tadi, sangat menarik dan saya pasti murid-murid di rumah kalau selepas tonton apa yang kita buat hari ini, nanti petang-petang tu bolehlah main dengan kawan-kawan di luar sana. Sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pun nak tarik nafas sebenarnya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Okey, sedia? Okey, sedia. Sedia. Baik. Tengah, mana boleh? Aduh. Alah, kita dua kalah. Dah kena dah? Dah kalah Okey, juga tak apa. cikgu. Kita bertahan pula. Kita cuba pusingan kedua. Sedia? Tu Cikgu Semi jangan bagi lepas tu. Ni. Seorang dah terlepas dah. Aduh. Kita kena dah. Macam mana cikgu? Cikgu Suhaimi dengan Hirzan tadi. Lepas ke tak kita punya pusingan kedua? Hirzan lepas. Dia dapat satu markah. Kita tak dapat markah lah. Kita tak dapat markah pula. kita kena. Baiklah, hai semua. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Kita sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan tadi kita baru saja main galah panjang ya Cikgu Junaidi. Baik, bersama saya juga ialah Cikgu Suhaimi dari Sekolah Kebangsaan Bandar Batu Pahat Johor. Dan ada juga Hirzan. Terima kasih banyak-banyak Hirzan kerana bersama kami hari ini main galah panjang ya. Baik Cikgu Junaidi, ceritakan kepada sikit apa yang kita belajar dari tadi yang galah panjang tu. Okey, untuk permainan galah panjang ni tadi kita telah melakukan aktiviti secara penuh. Walaupun kita menggunakan gelanggang mini, tapi permainan ni dilakukan secara penuh lah. Maknanya kita ada tukar peranan, pasukan menyerang, pasukan bertahan. Dan kita menggunakan kemahiran-kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor. Berlari, mengelak, mengacah, mengadang dan juga menggelongso. Semua peranan permainan kemahiran-kemahiran itu telah kita lakukan semasa kita menyerang dan juga menghadang, bertahan. Kalau kita menyerang dan menghadang tadi Cikgu, saya rasa sangat menarik juga sebab kerana ketika saya berada di yang di garisan yang tengah ni, sebenarnya bukan senang. Saya nampak Hirzan di hadapan saya, Cikgu Suhaimi pula dekat belakang. Saya dah keliru, tak tahu mana saya nak tangkap dulu. Itu adalah di mana kolaborasi, di mana satu pasukan tu kita dah turunkan ilmu pada dia, cara bermain. Seterusnya murid-murid dia akan berbincang macam mana kita nak pergi secara individu atau kita nak pergi secara berkumpulan. Kalau berkumpulan dia akan mengacah, seorang akan pergi. Jadi dia tak tersekat dekat situ. Jadi itu yang telah dilakukan oleh pasukan Cikgu Suhaimi tadi dah. Begitu Cikgu. Cikgu, yang kita main tadi ni sebab kawasannya bukan kawasan yang luas, maka ialah kira galah panjang mini ya Cikgu. Kalau yang boleh lebih luas pun mungkin lebih menarik dengan lebih ramai orang. Kawasan luar, Padang biasanya dia akan menggunakan kawasan yang lebih luas lah dan lebih seronok dan jangkauan kita tu akan lebih jauh. Jadi cara kita mengelak apa semua akan jadi lebih mudah. Kalau macam ini dia kawasan ni agak tersekat. Agak tersekat cikgu. Dan saya perhatikan hanya seorang yang akan berdiri di setiap garisan untuk menjadi yang pasukan yang bertahan tu cikgu. Tapi kalau macam kawasan yang luas, saya rasa itu agak mencabar tu kalau garisannya panjang. Kalau garisan panjang walaupun seorang, tapi kebiasaannya kerjasama satu pasukan tu, siapa yang kita nak hadang, siapa yang kita nak tangkap dulu, matikan dulu, itu akan menjadi lebih menyeronokkan. Itu yang kita panggil sebagai kolaborasi dalam kumpulan itu. Jadi dia orang berbincang sama dia orang, sama murid. Saya setuju tu cikgu. Saya rasa yang penting dalam setiap mainan ataupun sukan yang kita buat, komunikasi kolaborasi itu sangat penting ya cikgu. Baik cikgu, saya nak tanya juga pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya cikgu. Hari untuk ini. Hirzan, untuk Hanif cikgu. Hanif hari ini. Jadi kemahiran-kemahiran yang telah kita tunjukkan iaitu berlari, mengelak, mengacah apa semua ni dan juga mengadang, Hanif dapat lakukan dengan baik. Jadi itu adalah satu perkara yang baiklah, dapat menguasai apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini. Jadi untuk Hanif, untuk lebih menguasai apa yang kita sampaikan pada hari ini, Hanif boleh pergi ke pelantar D5 ataupun yang KPM-nya untuk dapatkan lembaran kerja. Yang ini lembaran kerja. Lembaran kerja ini untuk kita tengok tahap penguasaan. Contoh dekat sini ada permainan galah panjang, warnakan pergerakan yang terlibat dalam permainan galah panjang. Jadi kita kena warnakan dekat sini. Jadi guru-guru dapat menilai tahap kefahaman. Okey. Seterusnya yang ini adalah PBD, penilaian bilik darjah. Dekat sini kita akan menilai seorang murid itu daripada segi psikomotor, kognitif, efektif. Psikomotor ni dapat melakukan aktiviti dengan betul. Seterusnya kognitif dapat bila kita tanya dia boleh faham, dan seterusnya efektif. Apa yang dilakukan, berdaya saing semasa permainan dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh cara kita menilai. Okay. Baik cikgu, saya rasa sangat menarik cikgu, dan pendapat cikgu mengenai prestasi saya agaknya cemerlang ke? Baik ke? Prestasi tak cukup kekuatan tu cikgu. Pada hari ini daripada segi bertahan kita sangat cemerlang. Tapi kita terlepas seorang saja tadi. Cikgu, kalau tak kita dah boleh menang. Kalau kita tak leka dengan Cikgu Suhaimi ni tadi kita menang dah. Cikgu Suhaimi tadi dah buat kolaborasi awal dengan Hirzan tadi.
Baiklah, dengan itu kan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Junaidi kerana bersama kita hari ini. Dan juga Cikgu Suhaimi, terima kasih Cikgu kerana membantu kita. Dan juga bermain bersama kita ni bukan senang saya rasa. Dan juga kepada juru bahasa isyarat kita ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Duzaima kerana bersama kita hari ini. Dan murid-murid di rumah, saya pasti selepas kita belajar hari ini Cikgu, mesti diorang pun dah tak sabar-sabar ni macam kita nak cubalah mainan kala panjang ni ataupun cabut ekor yang kita ada. Sangat menarik Rebut tiang. Rebut tiang juga. Cabut ekor, kita ada rebut tiang ataupun mainan gala panjang ni boleh guna yang mengikut kotak ataupun mengikut cabut ekor tadi. Baiklah, dengan itu kan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid kita di rumah. Saya pasti banyak anda belajar hari ini. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut ataupun cari lagi ilmu, terus bersama kami di siaran Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Cikgu, jom kita main lagi, Cikgu, boleh? Boleh, sekali lagi. Siapa yang ke saya jadi penghadang? Cikgu Zaini pun jadi penghadang. Hanif jadi penyerang.